So kalau awak tengok kat situ, methane is stored in a rigid seal 0.1416 cubic meter storage container. Then temperature increases to negative 73.33 degrees C or 199.822 Kelvin. Okay, due to the malfunction in the cooling system. That means this what is it? The storage system, the cooling system is malfunction. Okay, which is above the critical temperature. Thus, the methane will no longer be in the liquid phase. So it's gonna be in vapor phase. Okay. Determine the final pressure of the supercritical CH4 using the following equation. First, you have to calculate by using ideal equations. If you remember, okay, you have to calculate by using PVR RT. Okay, we do assumption it's occur at lower pressure. Okay, and then you have to calculate by using a van der Waals equation of state. So it is given the parameter 0.23026 for A. Okay, and B is given 4.306 7 times 10 negative 5. Okay. And then you have to solve it by using solve ready qual. Okay. So could you please do these equations? Maybe I give you around 20 minutes to 30 minutes. Okay, and then we will see. Okay, is it you can do this tutorial or not? This quiz. Okay. And B, based on figure 1 below, okay, find the real pressure for supercritical methane if the storage container is rated as a safe for pressure of up to 500 atm with the storage container rupture. Okay, compare and discuss the answer with the result obtained in 1, 2, 3. Okay, so kat sini kalau awak tengok, awak kena cari real pressure. Okay, berapa real pressure dia, and then you compare dia lebih tak daripada 500 atm ni, and then you compare dengan you punya calculation. Okay. So kalau awak ada soalan, awak tanya, tak ada masalah, kita boleh discuss. Okay, macam mana? This is just like a recap orang panggil. Kita ingat balik lah. Okay, saya harap awak semua dah buat assignment lah. Okay. And then assignment bila submit hari ni ke saya tak ingat minggu lepas. Okay. And then kita tengok macam mana awak buat. Awak boleh buat ke tak boleh buat. Okay. Saya kasih dalam 20 minit ke 30 minit lah. Okay, sebelum kita masuk chapter 6 multi-phase system. Okay. So kalau awak nak tanya, awak boleh buka mic lah. Tak ada masalah pun. Okay. Saya cuma kasih masa untuk kita recap balik. Saya harap awak boleh buat. Nasrid, ada soalan? Tak ada. Okay. Cuba buat. Saya nak tengok awak faham ke tak faham. So saya harap yang A tu awak boleh jawab lah. Ya. Itu ideal gas ya. Okay. Kemudian van der Waals tu awak just masukkan dalam equation je. Solve ready Kwong tu pun sama. Okay. Cuba try buat. Kan? So awak boleh download dalam WhatsApp group ataupun dalam e-learning lah. Nanti kalau awak dah siap, saya akan suruh awak submit lah. Saya akan tengok. Cuba buat. 13 orang. 12 orang. Mana yang lain? Tak bangun lagi. Ada soalan tak untuk soalan ni? Siapa-siapa kalau ada soalan boleh tanya. Okay, kita bukannya test ni pun. Okay, just nak tahu kefahaman awak. Diana ada soalan? Kenny? Kenny okay? Cuba awak tengok betul-betul. Okay. Awak nak guna yang ideal gas ni, awak nak guna R ke, awak nak guna conversion daripada standard state pun boleh. Okay, tak ada masalah. Okay. So saya kasih masa sampai dalam 8.40.
Okey. 40, 85. Cuba buat. Amira dengan Jia, nampak tak soalan ni? Okey. So just recap balik. Okey, awak cuba buat, saya kasih masa. Okey, kalau ada soalan awak boleh tanya. Okey. Kita recap balik. Faham tak soalan? Semua orang. Ada siapa tak faham tak? Siapa tak faham boleh tanya.
Zulfaikah boleh buat yang ni ya, yang saya letak tu. Siap ke tak siap lagi?
Nasri, awak nak tanya apa? Mall untuk maintain. Dia dalam kilomall. Okey, sebab awak nak nanti nak ni kan cancel out kan. Okey. Ni dalam kilomall Okey. So semua boleh buat tak? B. Apa B? Diana apa B? Yang B. Kena compare dengan apa tadi? Oh, okey. Yang B tu, okey, awak cari real pressure daripada graph tu kan? Okey. Base kepada temperature dengan volume, awak akan dapat real pressure lah. Okey. Kemudian awak compare. Okey, dengan yang awak calculate dan juga yang awak yang ni 500 atm. Okey, you punya storage container rupture ke tak? And you discuss in term of you guna ideal equation, van der Waals, self-radic Quangs, yang mana akan rupture. Okay, dan you buat final conclusion. Final conclusion awak punya storage ni rupture ke tak rupture. Okay, so awak kena compare yang ni ideal gas 1, 2, van der Waals, 3, self-radic Quang dengan yang 500 atm ni. Okay, untuk real data ni. Final conclusion awak storage ni rupture ke tak rupture. Okay, faham Okay, so okay, saya kasih awak masa lagi lah, mungkin dalam 3 minit. Kita stop dekat 8.40 2 minit lagi. Kita akan discuss sama-sama.
Okey. So kita tengok sini. Okey, untuk ideal gas. Okey. Ideal gas, apa jawapan? Boleh siapa-siapa boleh kasih jawapan? Okey. Kita try. Okey. Diana, dapat tak Diana? A macam mana? A macam mana? A apa jawapannya? 36 kilopascal. Okey. So untuk A, okey, betul lah. 36 kilopascal. Apa yang awak perlu buat? Awak kena cari number of mole dululah. Okey. N sama dengan, kalau awak tengok situ mass dia 50K, 50 kilo. Okey. Kilogram bahagi dengan molecular weight lah. So awak akan dapat nilai N. Okey. Kemudian daripada sini kalau awak tengok so P sama dengan N RT divided dengan V. Okey, so ini idea. Yes. So saya harap semua boleh jawab lah. 30 bukan 36 kilopascal saya rasa. Okey. 6,667 kilopascal ataupun sama dengan okey, ya betul Nasrin. Nasrin betul jawapan. Banyak terlebih tu. 245 betul lah 5. Okey, kilopascal. Nasrin betul. Okey. 36,600 banyak sangat. 246 terlebih 6. Okey, dia 5 je. Ataupun dalam apa ni? Sekejap ataupun kat sini. Dalam ni kalau awak tengok kat sini. Okey. So betul kilopascal ataupun 366 bar lah lebih kurang. Okey. Okey. So kalau yang kedua tu van der Waals tu macam mana? Okey, kalau van der Waals, okey, dia awak punya equation adalah sama dengan P sama dengan RT, okey, divide dengan V, okey, minus B, okey, tolak A, okey, V bar kuasa 2. Okey, ini awak akan dah dapat. Okey, dengan van der Waals. Awak masukkan je lah nilai A dengan nilai B. Okey, tak payah awak calculate lagi. So kalau van der Waals awak dapat berapa? Okey, ada siapa-siapa ke? Okey. Nasrin dah tadi. Diana 3653. 3653. Saya lebih kurang betul lah. Nasrin 73,000. Tinggi sangat lah. Lebih kurang tinggi jugalah. Macam saya dapat kalau macam tu kalau dalam kilopascal 6.3 darab 10 kuasa 5 lah. Okey. 6.3 darab 10 kuasa 5 kilopascal. Okay, so awak check balik. Okay, mungkin in term of calculation sebab tu awak dapat dalam 73,000. 73,992.45. Okay, so sepatutnya dalam 60,000 lah ataupun 60,000 ke 65,000 lah. Okay, Nasrin. Kemudian soft Reddit Kuang. Soft Reddit Kuang awak just guna equation yang ni lah. P sama dengan RT divided by V prime minus B. Okay, minus B tolak alpha A divide by V. Okay, V plus B. Okay, so awak guna equation ni. So saya harap awak akan dapat lah. So alpha ni awak refer balik dekat buku. A ni awak kena refer. A jangan guna A yang ni pula Ini untuk van der Waals je. Okay, B ni pun untuk van der Waals je. Okay, so you kena calculate balik B ni dengan A. Okay, dan juga alpha. Okay, faham ya? Ada berapa siapa dapat? Okay, ada siapa dapat tak? Okay, Jiha, Zulfaika. Okay,
So awak akan dapat soft radical state. Okay, so yang B, okay, dia kata based on figure 1 below, find the real pressure of supercritical methane if the storage container is rated as safe for pressure of up to 500 atm. Will the storage container rupture? Compare and discuss the answer with the result obtained in 1, 2, 3. So kalau awak tengok kat sini, okay, dia kata macam mana kita nak cari information daripada graf ni kan. Okay, jawapan 2. Jawapan 2 berapa? A2. Jawapan A2. Saya kalau A2 awak buatlah, okey. Nanti awak hantar. Okey, saya dah kasih tadi. Okey. Ini kira nanti saya ni lah. Okey, saya akan kasih mark. Okey, markah. Okey. Kemudian dekat sini kalau awak tengok kat sini figure 1 below, find the pressure of supercritical methane if the storage container is rated safe for pressure up to 1. So apa yang awak perlu buat? Okay, awak kena calculate specific for volume. Okay, and also temperature adalah 73.3 degree C. Okay, so kalau awak tengok di sini, okay, awak awak tengok kat figure ni, okay, kat mana temperature negatif 70 di lebih kurang kat sini kan. Kemudian awak buat vertical line, okay, awak buat vertical line kurang lah, awak buat vertical line, okay, macam tu, vertical line. Kemudian awak dapatkan nilai pressure based kepada specific volume yang awak calculate kat sini. Okay, nampak ni, 1 cubic per kilogram. So awak cuba awak dapat dia punya pressure. Okay, kemudian awak buat conclusion. Awak dapat tak? Rupture ke tak rupture? Ada siapa-siapa boleh jawab? Syida? Pavitra? Rupture ke tak rupture? Doktor tak jelas? Apa yang tak jelas? Stuck. Kenapa stuck pula? Jelas tak? Anyone? Jelas tak? Dengar tak? Jelas sekarang? Okay. So, jelas. Okay. So, sekarang awak ada ni kan, temperature kan? Okay, temperature kat sini. Okay. As well as specific for volume. Awak calculate ni. Awak refer ni kan. Kemudian awak cari V. V, kalau kat sini, ni specific volume lah ni. Kan ni, ini specific volume lah. Okay. Kemudian awak buat horizontal, vertical line and horizontal line. Okay. Horizontal line. Okay. So awak tengok kat situ berapa dia punya real pressure. Okay. So dekat situ kalau awak tengok, okay, dia lebih tak daripada 500 atm dan awak compare dengan 1 sampai 3. Okay. Final conclusion dia rupture ke tak rupture? Okay. Aina? Zulfaikah? Rupture ke tak rupture? Dan jelaskan kenapa. Apa dia punya conclusion? Siapa? Aisyah, Nurul Aisyah. Ada siapa tak? You boleh chat, you boleh tulis. Okay. So kalau tak ada jawapan, tak ada jawapan lah. Okay. Okay, so saya harap awak boleh buat. Okay. And saya kasih masa awak sampai jam 5 petang ni. Okay. So sampai jam 5 petang ni, kemudian awak yang awak dah buat tu, awak submit dekat e-learning. Okay, saya dah open the system. Sebelum jam 5, dia akan automatically tutup. Okay. And kat sini ada 17 orang. Okay, awak boleh inform kawan awak yang lain juga. Okay. So untuk buat quiz ni lah. Okay, dan hantar kepada saya. Okay, sebelum jam 5 petang hari ini. Okay, jelas ya? Ada persoalan tak? Senang je kan? Okay. Penting awak faham dia punya soalan. Ada soalan tak? So tak ada soalan kan? Sebelum kita masuk new chapter. Chapter 6. Ada tak? Tak ada
Okay. Kalau tak ada kita stop ya. Okay. Kita masuk chapter 6 sikit. Sikit je kita masuk. Okay. Saya baru perasan banyak betul dia punya working panggil working session dan juga tutorial. Okay. Okay. Ada soalan tak ada Mana video? Okay. So kalau tak ada soalan untuk single phase system, kita masuk multi phase system. Okay. Chapter baru. Okay. So kalau sebelum ni kita just belajar satu komponen je. Okay. Kita belajar macam mana kalau dekat contohnya kalau dekat gas je kan, kita calculate pressure tu berapa. Okay. Ataupun dekat liquid, berapa dia punya volume. Betul tak? Tapi kalau secara realnya, okay, chemical process, okay, actually dia melibatkan material yang transfer daripada satu phase, okay, kepada yang lain lah. Contohnya gas, liquid or solid, ataupun daripada liquid ke vapor. Okay, so kita panggil dia multi phase system lah. Okay, so selalunya dia akan melibatkan phase change lah. So kalau awak dah masuk, kalau siapa dah belajar, awak dah belajar chemical engineering thermodynamics kan, awak akan calculate, selalunya awak akan calculate dia punya heat of vaporization. Okay, dekat two phase punya sistem. Okay, so kalau two phase system ni contohnya kalau awak heatkan ais kan, okay, ais daripada 0 degree C ke 100 degree C. Okay, 0 degree C ke 100 kan. Okay, and then bukan, maksudnya daripada liquid phase ke 100 degree C. 100 degree C tu dia akan maintain. Okay, dia tak akan ada perubahan dalam temperature. Okay, bila tak ada perubahan dalam temperature tapi dia ada phase change. Okay, so dekat situlah macam mana kita nak cari dia punya heat of evaporation ataupun vapor pressure. Okay, sebab selalunya vapor pressure ni memang related kepada vapor liquid equilibrium. Okay, macam mana awak nak separate secara optimum. Okay, so untuk single species such as macam freezing, okay, meltings, okay, evaporations, condensations, okay, and mostly separation lah, purification process. Kalau separation ni macam awak distillation kan, awak nak separate dua liquid kan, okay, awak nak separate based kepada difference in boiling point. Okay, so mana yang ada high vapor pressure ataupun boiling point dia paling rendah, dia akan jadi gas phase, and then kita akan separate on top of the distillation column, and the bottom is going to be condense lah, maksudnya yang liquid phase lah. Okay, so selalunya two phase either can separate themselves under the influence of gravity. Okay, kat sini kalau influence of gravity gas dan liquid lah, ataupun dua liquid yang tak immiscible, maksudnya tak mix lah. Okay, so kat sini kita boleh separate also solid dengan liquid, okay, menggunakan filter ataupun skimmer lah. Itu salah satu contoh lah. Okay, so apa contoh lain lagi? Okay, kalau dalam dalam industri, anyone? Okay, kalau multi phase system.
Okay, ini topik yang kita akan cover lah, single component phase equilibrium dengan Gibbs phase rules untuk hari ini. So kita just introduction dulu sebelum kita masuk satu komponen condense, okay, multiples punya separation apabila melibatkan liquid-liquid extraction ataupun solid liquid, okay. Okay, so ada apa-apa tak contoh lain, okay, anyone? Okay, so kalau awak tengok kat sini, overall schematic of chemical process industry, feed, reactions, okay, of course dia akan keluar mixture. So kalau reaction ni, okay, reaction adalah reactor lah dekat sini, okay, dia adalah reactor. Separation ni contoh dia macam distillation, okay, apa lagi, evaporator, okay, and what else, absorption, okay, absorption, crystallizer, okay, itu semua separation. And then heat recovery and utility, okay. Selalunya kalau separation kita nak dapatkan pure component. Kalau distillation, okay, kat sini adalah vapor, okay, kat sini adalah liquid, okay. So mungkin yang condense dia adalah satu komponen, yang lain mungkin adalah ada komponen. Kemudian awak share ataupun awak boleh sini satu komponen, ini dua komponen. Okay, kemudian awak separatekanlah lagi, masuk another separator. Okay, ini proses untuk purification lah. Okay, must be pure component. Okay, okay. So characteristic of separation, okay, selalunya mixture, okay, ini yang saya cakap tadi, separation device, okay, kita akan dapatkan pure component. Separating agent consists of heat, solvent. Solvent ni contohnya parafin dengan aromatic hydrocarbon kan, okay. So kita gunakan ethylene glycol, okay, aromatic hydrocarbon akan solubilize dalam ethylene glycol, kemudian kita boleh separate, okay, and then kita recover balik ethylene glycol tu, kita recycle balik as a solvent, okay. Heat, kalau heat ni macam distillation lah, okay. Contoh dia macam methanol dengan water kan. Methanol dengan water ni awak akan separate, awak masukkan dalam separator, okay. So kita boilkan dia, okay. Sebab apa? Boiling point of methanol adalah lagi rendah daripada water, okay. Bila you heat, saya rasa methanol dalam 60 ke 70 degree C. So methanol akan vaporize lah, okay. So bila dia vaporize, okay, and then you boleh condensekan methanol tu lah, okay, by using condensation, okay. And then kita recycle balik ethanol tu, okay, untuk kita gunakan as a reactant. Okay, pressure mostly on mechanical lah. Awak nak solid, pressure, gravity and mechanical saya rasa lebih kurang kepada solid dengan liquid, okay. Filtration, okay, skimmer, okay, awak nak separate solid dengan liquid, okay. So awak filter, awak press, okay, filter, kemudian awak separate dia punya liquid dan juga solid, okay. Apa lagi contoh reaction, okay. Boleh siapa-siapa kasih tahu tak? Siapa? Lim Yankee. Any example about the separation process? Okay. Lim Yankee. Ada tak? Contoh proses. Contohnya combustion. Apa yang awak nak separate? Lim Yankee. Betul, separation sama dengan splitter. Yes, splitter also. Splitter lebih kepada kita splitkan dua tu kan. Dua, apa ni panggil? Kita panggil separation kita nak melibatkan dua komponen yang lain. Okay, splitter ni boleh satu komponen awak split kan. Okay, tapi separation ni adalah lebih kepada macam mana awak nak purifykan komponen tu. Okay, mana yang awak nak. Okay, separate water dengan stone. Separate water dengan stone. Ni dekat proses mana, Lim Yankee? Okay, proses water dengan stone. Proses apa tu? Kalau combustion awak nak separate apa? Combustion, awak tahu tak? Combustion, okay.
siapa? Kenny? CO2 dengan water. Okey, CO2 dengan water, tapi itu dah dia dah vapor dengan liquid kan. Okey, itu senang nak separate. Okey. Ataupun kalau you punya boiling point terlalu rendah kan. Okey. And then another component is terlalu tinggi kan. Awak just guna flash je. Okey, so awak boleh separate. Okay. CO2 dengan water, yes. Okay, CO2 dengan water also possible. Okay. Another example, kalau awak buat combustion, okay, fuels biasanya dia akan ada sulfur kan. Okay, sulfur dioxide. Okay. So kalau awak release sulfur dioxide tu, kalau react dengan air ataupun oksigen, dia akan jadi sulfur apa? Ha? Kalau dia react dengan water vapor, okay, dia akan jadi apa? Okay, kalau combine dengan oksigen, SO2, sulfur dioxide. Okay, sulfur dioxide, dia jadi apa? And then kalau dia react dengan water vapor, dia jadi apa? Okay, sulfuric acid lah. Itu kalau, okay, sulfur dioxide, Nasrin cakap, dia kata sulfur dioxide react dengan oksigen, of course dia akan jadi sulfur trioxide. And sulfur trioxide kalau react dengan water vapor dekat atmosfer, dia akan jadi H2SO4. Dan jadi H2SO4, dia akan jadi apa? Nasrin? Jadi apa? Dia akan jadi apa? Selalu dekat kilang kalau dia emit kan. Kalau awak tak separate betul-betul, dia jadi acid. Yes, dia akan jadi acid rain. Okay. Dia akan jadi precipitate lah dekat acid rain tu. Okay. So macam mana awak nak separate benda ni? Ha? Macam mana awak nak separate? Siapa-siapa tahu tak? Jihya? Jihya tahu? So awak boleh separate gunakan absorption ataupun scrubbing. Okay. So dia akan dissolve dekat solvent lah. Okay. So dia ada absorption punya. Dia akan absorb lah SO2 tu. Barulah awak boleh release clean gas. Kalau tak jadi acid lah. Okay. Faham Itu salah satu contoh dia. So kat sini ataupun contoh lain kalau awak buat kopi kan. Okay, brewing the coffee. Solid dengan liquid. Okay, solid dia akan solid akan transfer lah from the solid punya phase kepada liquid punya phase. Okay, kalau awak buat air kan sama kan. Okay, itu akan melibatkan two phase system juga. Okay, faham Okay. Kalau kat sini, kalau awak tengok satu ni, proses satu adalah etanol dengan benzin. Okay. So kat sini kalau awak tengok, okay, benzin dengan etanol, saya rasa etanol yang akan evaporate sebab kat sini high vapor pressure ataupun low boiling point. Okay, dia akan jadi yang sini lah. Vapor lah. Okay. Tapi kat sini ada condenser. Kat sini ada reboiler. Okay, dia akan kemudian dia akan keluar ni adalah benzin. Okay, yang ni adalah etanol. Okay, ni distillation lah. Okay. And then kalau awak tengok kat sini proses kedua. Okay, crystallizer. Okay, crystallizer ni contohnya kalau awak ada isomer kan. Okay, isomer xylene. Awak pernah dengar tak xylene? Dia ada para, meta dengan ortho. Okay. So kat sini salah satu method dia adalah awak boleh guna adsorption ataupun guna crystallizer. Okay. So selalunya kalau bila you crystallizekan para ni, okay, so ni akan jadi solid lah. Okay, kemudian awak boleh separate kan. Okay, awak boleh keluarkan lah. Antasya baru masuk. Okay. So awak boleh separate kan. Ini crystallizer. Okay. Ataupun contoh apa? Awak nak buat gula kan. Okay. Yang ni etanol dengan benzin. Okay. Ataupun awak nak buat gula, awak
crystallizekan lah. Okey. Kalau buat susu, kita buat freeze drying. Okey. Susu yang serbuk tu kan, itu awak freeze dry. Okey. Konsep dia awak remove dia punya liquid lah. Okey. Okey. Kemudian kat sini menggunakan kalau awak tengok kat sini dia menggunakan solvent. Okey, menggunakan solvent untuk separate ethanol dengan benzin. Okey. So dia akan berbiasa dengan salah satu. Okey. So keluar kita panggil liquid extraction lah yang ni. Okey. Liquid extraction. Sebab kadang-kadang ada dua mixture yang kita susah nak separate. Okey, kita kena guna special component. Contohnya extractive distillation. Okey, bila boiling point dia lagi kecil, lagi dekat, okey, isomer pun, okey, kita akan gunakan azeotrope punya distillation. Kita panggil azeotrope. Sebab apa? Dia punya composition dekat dekat gas dan liquid adalah sama. Okey, untuk that particular component. Contohnya komponen A, okey, YA sama dengan XA. Gas dengan liquid dia punya composition akan sama. Okey. So kat situ kalau awak belajar vapor liquid equilibrium lah, nanti dekat saya tak pasti awak dah masuk belum chapter 10. Okey, vapor liquid equilibrium, bila dalam equilibrium fugacity dekat liquid dan vapor akan sama lah. Okey. So kat situ awak akan buat calculation. Okey. Okey, ada faham tak ni? Okey. Faham tak mengenai proses kenapa kita kena belajar multi-phase system? Okey, saya harap semua faham lah. Banyak dia punya application. Okey. Faham je? Contohnya kalau awak buat kopi pun, kalau serbuk tu kan, awak dah mix, awak akan separate kan. Okey, liquid dengan dia punya solid kan. Okey, ada residu kan. Itu separation process lah. Ya, ataupun awak buat teh kan. Okey. Okey, faham ya? Ada apa soalan tak? Okey. Hari ni kita masuk sampai Gibbs energy je. Okey. Gibbs phase rule. Okey. So kita tengok single component phase equilibrium, phase diagram for H2O. Okey. So saya rasa awak dah faham juga lah ni kot, sebab awak dah belajar chapter 3 kan untuk chemical engineering thermodynamics. Faham sikit-sikit Nazrin. Okey. Ada soalan dia awak tanya. Okay, single component equilibrium phase diagram. Okay, kalau awak tengok kat situ, at different temperature, at different pressure, okay, dia punya condition of the single component, contohnya water, dia akan berubah. Sama ada dia akan pure, okay, liquid, okay, ataupun dia akan vapor, ataupun solid, okay, ataupun dia akan two phase, solid dengan liquid, ataupun liquid dengan vapor, okay, ataupun solid dengan vapor. Okey, itu kita penting depending kepada temperature dengan pressure. Okey. So contohnya kalau awak tengok dekat sini kan. Okey. Untuk water kan. Dekat 20 degree C kan. Kalau awak condense okey daripada vapor, sini adalah vapor. Okey. Bila you condense, okey, you akan sampai satu boundary kat sini. Okey, ini adalah saturated line kita panggil. Okey. Saya biasa panggil ni saturated line. Ini exist dia antara liquid dengan vapor. Okey, dekat sini adalah kita selalunya calculate dia punya vapor pressure. So kalau awak condensekan lagi, okey, ke certain pressure, okey, kalau awak tengok kat situ 760 mg mercury kan. Okey, ini adalah satu ATM. Satu ATM 760. Okey. So dekat keadaan sini adalah liquid. Okey. Faham So bila dekat satu ATM, kemudian awak increasekan dia punya temperature to 100 degree C. Okey, dekat sini adalah boiling point temperature. Okey, sini pun boiling point lah sebenarnya. Okey. So dia akan vaporize lah. Okey. So dekat sini kalau awak tengok line ni ini semua adalah two phase punya sistem. Okey. So kalau awak tengok kat sini, okey. Sorry ya. Saya tak tahu kenapa. Internet ya.
Okay. So kalau awak tengok kat sini, okay. Kalau dekat tersekat-sekat, dengar tak? Hello? Dengar tak? Boleh tak? Respon? Boleh dengar tak? Hello? Hello? Boleh dengar tak? Cuba respon. Tersekat-sekat. Tersekat-sekat. Tersekat. Hello? Saya risau internet. Okey tak? Okey tak? Hello? Dengar tak? Okey. So saya rasa dengar. I guess. Hello? 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 Boleh dengar tak? Hello? Okey. Okey, cantik. Okey. Okey, kita sambung ya. Kat mana tadi? Okey. So kalau awak tengok kat sini, okey, dekat 0.0098 degree C. Okey. And then 4.55. Kat sini adalah dia dalam 3 phase system. Okey, 3 phase lah. Okey, solid, liquid dan juga gas. Okey. Kalau kat sini kita nanti kita tengok degree of freedom dia berapa, variable mana yang kita boleh specify. Okey, kita boleh vary. Okey. Degree of freedom dekat sini berapa, degree of freedom dekat sini berapa nanti kita tengok. Okey. Okey. So dekat titik ni kita panggil triple point. Okey. Ini dalam keadaan biasanya dalam keadaan kerumun, tapi vapor liquid equilibrium. Okey, tapi kalau dekat sini kita panggil dia critical point. So lebih daripada sini VLE curve dia dah terminate lah. Okey, vapor liquid equilibrium curve lah. VLE ni vapor liquid equilibrium lah. So awak kena sini kalau hari tu yang saya kasih tahu, okey, behavior dia gas dengan liquid kan. Okey, faham eh? Okey. So kita tengok okey macam mana calculation of vapor pressure. Okey. Kalau awak apa-apa pun kalau awak nak calculate dekat multi-phase system, vapor pressure ni adalah salah satu variable yang penting lah. Okey. Sebab without vapor pressure awak tak boleh calculate dia punya heat of evaporation ataupun awak tak boleh determine ada thermodynamic properties lah. Okey. Apa itu vapor pressure? Kalau biasanya kalau kat sini dia guna P star. Saya selalu guna P saturated. Okey. Dan saturated. Tak dengar lagi? Hello, dengar tak? Kenapa tak dengar pula? Dengar tak? Hello, hello. Dengar tak? Okey sekarang. Tak apa, nanti ada video. Okey, awak refer balik video tu. Okey. Okey. So, apa saya tadi cakap? Okey, vapor pressure. Okey. Kalau dekat thermodynamic dia guna PI saturated lah, P saturated, ataupun dekat sini kita guna simbol dia P star. Okey. Apa itu vapor pressure? Adalah velocity of the species is the degree of which the species tend to transfer from the liquid or solid state to the vapor state. Okey. Dekat two phase system tadi tu lah. Okey, yang awak nampak tadi, yang grace tu kan. High volatile species tends to be more likely in vapor phase. So maksudnya low boiling points with a high vapor pressure. Okay, vapor pressure a measure of species volatility. Okay, the higher the vapor pressure for a given temperature, the greater the volatility of the species. Okay, awak kena ingat high vapor pressure. Okay, contohnya komponen A dengan komponen B. Komponen A adalah 90 kilopascal. Okay, and then komponen B adalah 60 kilopascal. So komponen A lagi more volatile sebab dia ada low boiling point. Okay.
So dia akan boil dekat lower temperature lah. Okay. The vapor pressure and hence the boiling point of the liquid mixture depends on the relative amount of the components in the mixture. Okay. Ini memang biasalah. Okay. So selalunya, okay, vapor pressure application in chemical engineering. Okay, kalau awak tengok kat sini, kenapa dia penting untuk two phase system. Okay. Ataupun untuk satu phase. Okay, tak kisahlah satu komponen ke, dua komponen ke. Vapor pressure ni penting. Okay, so kalau awak tengok kat sini vapor pressure, okay, untuk bab P calculation. Okay, bab P sebenarnya bab P ni, okay, kita panggil bubble lah. Okay, bubble point, bab point. Okay, kalau awak heat, okay, ini TXY diagram. Kalau awak heat sini liquid, sini vapor. Kalau awak heat, okay, daripada sini ke sini, first bubble appear of last bubble disappear. Okay. So first bubble appear ni kita panggil bab P lah dekat sini. Okay. Selalunya kita kalau daripada TXY diagram ni, given or awak set temperature dengan XI ni, awak nak calculate diffusion pressure dan juga gas punya komponen. Okay, component of gas YI lah. Okay, itu awak kena ingat. Okay, DUP, dew point calculation. Okay, so kalau awak heat dia sampai atas ni. Okay, faham je? DUP. So dekat sini kita panggil dew adalah dew kita panggil drop of liquid. Okay, drop of liquid lah. Okay, last drop of liquid disappear ataupun first drop of liquid appear. Okay, so kat sini given YIT and calculate XI PI. Okay, awak kena ingat lah. Okay, ni kalau given. Nanti kita akan buat nanti, dia ada dekat chapter another section. Okay. Kemudian DUT calculation PXY diagram. Okay, DUT bubble T. Okay, just a different. Yang ni P ada T dan juga T lah. Okay, yang ni PXY diagram lah. PXY diagram. And flash calculation. Okay, given ZI ni total mole. Okay, T pressure calculate VYL dengan X. Z ni nanti dia boleh sebenarnya kita boleh change in term of YI ataupun XI. It's depending on the system. Kalau dia banyak sangat liquid, dia punya sistem kita boleh change kepada XI. Okay, sebab just small amount of YI is available lah. Okay, faham ya? In general, P is crucial among others for VLE calculation. Ini memang betul lah. Okay. Okay, ini adalah contoh distillation kan. Okay, occur because of different in vapor pressure. Okay, contohnya methanol dengan water, ethanol dengan apa lagi? Hydrocarbon. Okay, hydrocarbon dengan paraffins. Okay, so kita kenapa tak berjalan? Okay, so kalau awak tengok kat sini, okay, dalam ni vapor flows upward dekat sini vapor leaf lah. Bawah ni akan liquid lah. Okay, separation achieved with apa ni dia kata? Okay, with difference in boiling point sebenarnya. Okay, so dia akan continuous. Sebenarnya kat dalam ni dia akan ada tray lah. So banyak tray. Okay, so kat sini dia akan ada mixture. Okay, vapor dengan liquid akan contact. Okay, dia akan contact. Okay, vapor akan keluar dan liquid akan turun ke bawah. Okay, so in term of distillation lah. Faham Okay, so macam mana kita nak estimate vapor pressure? Okay, estimation of vapor pressure. Okay, salah satu dia adalah gunakan Clapeyron equation. Okay, yang ni adalah Clapeyron equation. Okay, ni kalau awak nak calculate heat of evaporation, kalau contohnya P ni kan, dia kasih kan, okay, T ni mungkin different temperature. Ini awak boleh calculate based kepada Antoine equation. Okay, Antoine equation. Okay, P vapor ataupun P saturated lah. Kalau awak ingat ln P, okay, sama dengan A minus B divided by T plus C lah. Okay. And then kalau awak differentiate Antoine equation ni, okay, awak akan dapat dP lah, dt. Okay. And then yang ni adalah heat of evaporation. Okay. Tapi kalau dalam sama ada awak nak cari ini ataupun ini, mana-mana satu pun boleh. Okay. Depending on the problem lah. Okay. Yang ni heat of evaporation. Kalau awak tengok kat situ dekat appendix table B1. Okay. Yang ni table B1. Untuk setiap komponen dah dapat. Okay, awak boleh cari saturated vapor lah. Okay.
So yang ni adalah specific volume dekat gas, yang ni specific volume dekat liquid. Okay. So macam mana awak nak cari dekat sini pun sebenarnya yang ni B1. Okay. Yang ni also will be given saya rasa dekat table ni. Okay, sekejap saya check. B1. Given. Okay. So tak ada dalam buku. Okay. Tapi sebenarnya kalau yang ni VG ni, macam mana kita nak calculate? Dan VL ni. Ada siapa-siapa tak boleh jawab? Macam mana kita nak calculate? Siapa yang dah belajar thermodynamics? Nasrin? Nasrin tahu tak? Macam mana kita nak dapatkan VG dengan VL? Nasrin? Table. Table mana? Nasrin? VL? Table mana? Kat sini tak ada dekat appendix. Kalau water adalah kot. Macam mana kita nak dapatkan? Nasrin, table. Okay. Kalau tak ada table macam mana kita nak buat? Table B3. B3. Enggak, saya tengok B3. Saya tak pasti. Ini vapor pressure untuk water je. Kalau komponen lain? Anyone? Siapa ni? Aina. Nama paling atas. Aina? Awak dah belajar dah? VG ni macam mana awak nak dapatkan? Awak baru je belajar ni, VG ni. VG ni nak mana Nasrin? Ada. Kat mana? Mana awak nak belajar? Mana awak dapat VG ni? VG je ni, VG je. Mungkin VL awak tak boleh tahu lah kot. Tapi kalau awak belajar thermodynamics dan kimia, awak boleh tahu. VG mana awak nak dapat? VG je ni, VG. Gas. Volume gas. Macam mana awak nak dapat? VF, VG tapi VL tak tahu. Okey lah, VG kat mana? VG macam mana awak nak dapatkan? Kalau tak ada kat table, macam mana awak nak dapatkan? Awak baru je belajar ni. Okey, VG awak boleh dapatkan daripada ni lah. PV sama dengan Z RT. Untuk gas kan? Single system. Okey. Kat sini awak boleh rearrange kan? Ataupun kat sini awak kena cari Z guna apa? V-real. V-real pun boleh. Kan? Ataupun awak gunakan equation van der Waals ke? Okay? Self-Rayleigh-Kwong ke? Kan? Awak boleh dapat lah VG. Okay? VL ni, okay, kalau tak ada information awak boleh gunakan Riedel equation. Okay, selalunya V liquid ni, ini memang special untuk ni lah. Okay, mungkin awak tak tahu. Kalau kat sini mungkin kita akan kasi ataupun awak boleh refer kepada table lah. Okay, VL, okay, VC, ZC, okay, 1 minus TR. Okay, mungkin awak boleh refer kepada handbook lah. Okay, untuk dapatkan VL untuk setiap komponen 2/7. Okay, ni equation untuk Riedel equation kita panggil. Okay, VL sama dengan VC critical volume, ZC critical compressive factor 1 minus TR. Ini kuasa ZC kuasa power of 1 minus TR. Okay, and then kurungan power of 2 bahagi dengan 7 lah. Okay, tu VL. Okay, so vapor minus dengan liquid. Okay, faham Okay, so kalau lah, okay, kalau awak tengok kat situ pressure is extremely high. Okay, so VL ni akan terlalu rendah lah, VG ni terlalu besar. Okay, so kalau awak tengok ni VG terlalu besar daripada VL, okay, kita boleh assume ideal gas applies. Okay, sebab kat sini dia punya liquid ni terlalu sikit, okay, terlalu kecil. Okay, so kalau kita rearrange equation ni, okay, kalau kita rearrange equation ni, kita akan dapat equation kita panggil Clausius-Clapeyron equation. Okay, ini Clausius-Clapeyron equation. Okay, in term of
in term of vapor pressure. Okay, so kalau awak tengok kat sini, okay, kalau awak plotkan graf ni, okay, ini kan, okay, ini akan sama dengan Y sama dengan MX plus C lah. Okay, X ni 1 divided by T, okay, yang ni adalah slope, yang ni adalah C, okay, yang ni adalah intercept. Okay, so contohnya kalau awak nak dapatkan apa ni, B dengan slope kan, okay, awak plot graf tu, interpolation awak akan dapat slope dan juga dia punya intercept. Daripada sini awak boleh calculate dia punya vapor pressure, ataupun awak boleh calculate dia punya apa lagi, okay, delta HV. Okay, delta HV awak boleh dapatkan, okay, P pun awak boleh dapatkan. Tapi awak kena cari inilah slope dengan intercept dulu lah. Okay, so nanti kita tengok contoh macam mana kita nak gunakan equation ni. So awak kena ingat yang ni kita panggil Clapeyron equation, yang ni kita panggil Clausius-Clapeyron. Okay, Clausius-Clapeyron. Ni awak kena ingat. Okay, faham Okay, so sebenarnya kita kalau plot, kita ada plot guna, kita panggil dia guna log punya buku, log graph lah, log graph punya ni kan, paper, ataupun kita panggil vapor pressure paper. Okay, tapi ini in term of, kalau awak tengok ni scale dia 1, 10, okay, 100, 1000 kan. Okay, in term of temperature, ini base kepada reference lah. Okay, tapi kalau tak kepada reference, kita base kepada temperature. Okay, awak boleh, kalau tahu temperature tu, okay, awak boleh dapatkan dia punya vapor pressure. Okay, kita panggil dia Cox chart lah. Okay, so daripada sini sebenarnya kita boleh tahu dia punya intercept dan juga intercept, slope dan juga intercept. Okay, faham Okay, so kita tengok Cox chart. Okay, macam nak baca. Okay, so kalau awak tengok kat sini, awak tahu dia punya temperature, contohnya untuk 18 0 degree C, 18, dan awak akan dapat 200 degree C. Itu untuk 18. Nampak tak? Dia straight line kan. Okay, sama juga untuk yang lain. Okay, so kalau tak ada, awak sebenarnya boleh calculate lah. Okay, bila gunakan Clapeyron equation ataupun Clausius-Clapeyron equation. Okay, so salah satu yang paling simple awak nak calculate vapor pressure adalah menggunakan Antoine equation. Okay, so kalau awak tengok kat sini, okay, ln P A minus B divided by TC. So awak boleh refer table B.4 untuk dapatkan parameter A, B dan juga C. Okay, contohnya awak nak cari delta HB kan, heat of evaporation. Okay, and awak tak tahu dia punya vapor pressure. Okay, awak nak cari heat of evaporation, awak tak tahu vapor pressure. So awak calculate guna Antoine equation. Okay, untuk dapatkan dia punya vapor pressure, kita dapat apa? Yes, kita akan dapat vapor pressure lah daripada graf tadi tu. Okay, yang ni P ni, faham tak vapor pressure? Kita akan, siapa tadi? Sulfaika. Kita akan dapat vapor pressure lah. Okay, yang ni. Okay, awak tengok figure 6.14. Awak tahu temperature, tengok komponen mana, awak dapat vapor pressure. Okay, faham Ini kalau daripada graf lah. Tapi kalau nak tengok paling simple, awak gunakan Antoine equation. Okay, awak dapatkan vapor pressure. Contohnya awak nak cari delta HV kan, HV awak tak tahu kan. Okay, awak dapatkan ni kan, awak kalau awak buat derivatization, okay, dp set ni, kalau awak derivatization lah, okay, dp dari graf tadi kita dapat ni lah, dp set over dt. Kalau awak base kepada gunakan Antoine equation ni, kalau awak differentiate, okay, kalau awak differentiate, okay, yang ni, okay, kalau awak differentiate equation ni in term of temperature, okay, dp over dt, okay, sama dengan, okay, b divided by t plus c, okay, kuasa 2 eksponen
Okey. A, awak boleh salin ni lah. Okey. B divided by T plus C. Okey, ini kalau awak differentiate. Contohnya, awak nak cari delta HB kan? Okey, saturated vapor awak tak tahu. Okey, and awak nak guna Clapeyron equation. Okey, awak differentiate dulu in term of dP per dt. Okey, yang ni. Okey, gunakan end-to-end equation. Okey, AB divided by T plus C. Yang ni kurungan kuasa 2 eksponen kurungan A minus B divided by T plus C. Okey, ni after awak differentiate. Bolehlah awak calculate heat of vaporization. Okey. Tapi kalau dekat buku ni dia dah kasihkan untuk setiap komponen. Okey. Ini kalau dia kata suruh cari. Okey, based kepada end-to-end equation. Okey. So ini sebenarnya dia ada range of temperature. Tapi kalau wide range, okey, mungkin kita tak cover lah. Kita gunakan equation macam end-to-end equation, kita panggil Wagner. Ni nanti awak boleh tengok lah. Ini sebenarnya untuk wide range of temperature. Okey. Yang ni cuma certain temperature. Saya tak ingat dia punya range. Saya rasa sampai berapa Kelvin lah. 300 Kelvin ke berapa. Okey. Okey, Wagner ni untuk wide range. Maksudnya lagi accurate lah awak punya vapor pressure tu. Okey, faham ya? Nanti awak boleh check apa tu Wagner equation kalau tak silap saya. Okay. WAG untuk dapatkan vapor pressure. Okey. Dia ada komponen, ada parameter jugalah. Okey. Maksudnya awak boleh check dekat handbook lah. Okey, itu untuk vapor pressure. Kita tengok example ni. Okey, kita buat sama-sama. Kita ada setengah jam. The vapor pressure of an organic solvent is 50 mm mercury at 25 degrees C and 200 mm mercury at 45 degrees C. The solvent is the only species in a closed flask at 35 degrees C and is present in both liquid and vapor state. The volume of gas above the liquid is 150 ml. Okay, estimate the amount of solvent contained in the gas. Please. Okay. So kalau awak tengok kat sini macam mana kita nak dapatkan. Okay. Okay. Sebab kalau kat sini saya rasa macam tak clear sangat kan. Okay, ni saya rasa tak clear sangat. Okay, macam mana kita nak dapatkan. Okay. Saya yang ni buat komponen 1 lah. Yang ni komponen 2 lah. Okay. So kalau awak tengok situ. Okay. Vapor pressure millimeter mercury. Okay. T degree C, T in Kelvin lah. Okay. Satu ni 2. Okay, kalau awak tengok kat sini, sini 50, sini 200. Okay, yang ni 25 degree C, yang ni 45. Okay, yang ni 298. Okay, 31 dah 8 lah. Okay, so ini dia punya information. Okay, mana yang kita nak buat adalah kita akan gunakan Clausius Clapeyron equation. Ln P kan sama dengan delta HB divided by RT plus B. Okay. Kita punya problem adalah ni, B dan juga ni kan. Okay, macam mana kita nak dapatkan. Okay. Okay, so kalau dari situ, okay, kalau kita buat interpolation, okay, untuk dua data, okay, based kepada equation yang sebelum ni, yang ni lah, okay, fahamnya, awak akan dapat equation yang ni. Okay, so ni adalah slope sebenarnya, ni adalah slope, okay. So sebenarnya delta HV R ni kat bawah sini pun boleh juga, okay. So dia adalah slope, okay, equation untuk slope. So daripada situ, okay, based kepada equation tu, okay, delta HV, okay, divide by R sama dengan non T. Ini 1, ini 2. Okay, divide by 1 divide by T2 minus 1 divide by T1. Okay, so awak masukkan je lah. Yang ni kan, awak masuk sini. Okay, kan, tu P1. Yang ni awak masukkan sini, P2. P1.
visual saturated. Okay. Temperature 2. Okay, temperature 2 kalau awak tengok kat sini adalah 45. Okay. Dan yang ni awak masukkan dalam sini. So awak akan dapat dia punya value adalah berapa ni? Okay. Boleh calculate tak? Okay, 657.1. Okay. 6577.1. Okay, dapat ya? Negatif 6577.1. Ini awak dapatkan dia punya slope. Okay. Okay. Kemudian kita dapatkan nilai, dapatkan B. Okay. So macam mana kita nak dapatkan B? Okay. Daripada equations 2, okay, ln P untuk komponen 1, okay, plus delta HB, okay, divide dengan R T1. Okay. So kalau kat sini yang ni 1 masuk sini dan T1. Okay. Ni tadi kita dah calculate kan. Negatif 6577.1. So awak akan dapat B lah. 25.98. Okay. 25.98. Okay. So kemudian okay, awak masukkan dalam equation, awak akan dapat apa? Okay. Ln P, okay, sama dengan okay, 6577.1 bagi dengan berapa temperature dia? RT kan? R ni memang R lah. Temperature dia kata kat sini 35 degree C kan? So 35 campur 273. Okay, campur 25.98. Okay, so awak akan dapat ln P lah. So P sama dengan 10162.5 millimeter mercury. Okay, awak akan dapat. Okay, dia kata mole in gas phase. So kat situ kita boleh calculate base kepada N sama dengan PV equal to R T. Okay, so just masukkan dia punya volume. Volume is given 150. Okay, and then what else? Pressure. Pressure kalau kat sini tadi kita calculate 102 kan. Okay, so 102 okay, millimeter hydrogen. Okay, and then 1 atm. Okay, 150. 760 millimeter hydrogen. Okay, 150 mm. Okay, darab lagi berapa? Kalau sini saya guna 0.08206 lah. Unit dia liter atm per mol per Kelvin. Okay, and then 308 Kelvin. 1 liter 23 ml. Okay, so awak akan dapat N dia 8.0 darab 10 negatif 4 mol. Okay, faham So kalau awak tengok kat situ, ni dia punya solution. Sama je. Okay, semua kalau kat sini mungkin dia guna Ini dah lah, betul lah. 082 0.15 liter. Okay, so awak akan dapat lah. Ini vapor pressure. Okay, so awak dapatkan nilai B dan dapatkan HR. Okay, faham untuk macam mana kita nak calculate vapor pressure menggunakan gaseous keluar. Ada soalan tak? Okay. Ada soalan tak? Macam mana nak guna equation yang ni? So sebenarnya contoh ni dia sama je kalau awak ada buku example 6.11. Okay, so dia dapatkan juga delta HB divide by R dulu. Okay, dapatkan slope, kemudian intercept B. Okay,
And then calculate dia punya vapor pressure. And then dapatkan dia punya heat of evaporation. Okay. Untuk benzin. Okay, ada soalan tak? Sebelum kita masuk Gibbs phase rule. Saya rasa Gibbs phase rule ni last lah sebelum kita stop. Okay. And then next class kita masuk gas liquid system. Ada soalan tak? Okay, kalau tak ada soalan kita proceed lah. Okay, the Gibbs phase rules. Okay, so kat sini kalau dua phase lah. Okay, broke contact dengan each other. Okay, so kalau kat sini contohnya species evaporates, condense, dissolve, dia memang akan ada contact. Maksudnya daripada liquid, liquid dia punya species akan pergi ke vapor, and daripada vapor akan ke liquid lah. Sampai satu masa dia akan equilibrium. Dia tak ada panggil tak ada transfer lah. Okey, dia punya komponen tu. Okey. So dekat sini kalau kita tengok variables adalah penting. Okey, contohnya volume, mass, okey, dia punya composition, okey, temperature and pressure. Variables ni adalah penting. Okey. Some variables ni kita boleh specify ataupun dia fix secara nature. Okey. And kita juga mungkin boleh calculate dia punya physical properties variables ni. Okay, dia ada dua type of variables lah. Extensive variables, contohnya kat sini kalau awak tengok kat sini temperature and pressure. Extensive variables adalah mass and dengan volumes. Okay, so each phase can be determined lah. Dan juga kita yang lain ni, yang XYTP ni kita panggil intensive variables. Okay, semua variables ni sebenarnya tak independent lah. Okay, dia non-independent punya variables. Okay, faham Okay, so kalau awak tengok sini, okay, kita kena calculate dia punya degree of freedom lah. The number of intensive variable that can be specified independently. Okay, mana yang kita boleh, maksudnya variable mana yang kita kena specify supaya dia fix dekat sistem tu. Okay, dekat sistem tu. Contohnya kalau two phase, okay, two phase system. Variable apa yang kita boleh fix atau variable mana yang kita boleh manipulate untuk dia maintain dekat two phase tu lah. Okay. Contohnya kat sini, kalau awak tengok kat sini, degree of freedom F, okay, DOF ataupun DF lah, sama dengan 2 plus C minus P. Okay. P ni adalah number of phase, C ni adalah number of chemical species. Okay. Contohnya kalau awak tengok kat situ adalah water. Okay. Kalau awak ingat three phase diagram, okay, water, pure water, liquid dekat mana? Dekat sini kan. Okay, dekat point ni. Okay, phase dia ada satu. Okay, komponen dia adalah satu, just water. Okay, water je komponen. So 2 campur 1 minus 1. Okay, dia awak akan sama dengan degree of freedom dia 2. Okay, so maksudnya 2 intensive variable must be specified. Okay, untuk fix the state of system. For example, temperature dengan pressure. Maksudnya awak nak maintain dekat sini kan. Okay, and then variable lain yang awak boleh specify, okay, contohnya density ke, komponen ke, viscosity ke, awak boleh specify. Okay, ataupun kalau awak tengok kat sini, contohnya kalau dekat triple point. Okay, triple point kalau awak calculate, okay, berapa phase? 3 kan. And then this one satu komponen. Degree of freedom dia kosong. So awak tak boleh specify any variables. Semua kena fix kalau awak nak maintain dekat sini. Okay, temperature ke, pressure ke. Okay, awak kena fix kalau awak nak maintain. Okay, kalau dekat two phase system, okay, kat sini. Okay, so kalau awak tengok kat sini dia akan satu. Okay, salah satu je awak boleh fixkan, temperature ataupun pressure. Okay, and if are independent reactions of the molar system component, the reaction proceed to equilibrium. So kat sini kalau ada independent reaction lah. Okay. Okay, ni dia punya example lah. Okay, saya dah explain. Kalau awak tengok kat sini, pure liquid water, 2 intensive variables yang kita boleh fix. Yang lain tu awak boleh specify. Okay, ada intensive variables. Okay, kalau mixture of ice and liquid, okay, kalau kat sini adalah, maksudnya kawasan ni lah. Okay, ni kan, two phase system kan. Okay, satu je specify identity of pressure. Okay, pure liquid acetone in equilibrium with acetone vapor and nitrogen.
Maksudnya ada dua komponen. Okey, ni C, yang ni adalah P. Okey. So dua. Specify either temperature and pressure or gas phase mass or molar fraction. Okey, kita boleh specify untuk maintain dekat situ lah. Okey. Ada soalan tak sebelum kita stop? Okey. Ada soalan tak? Okey, untuk hari ni kita sampai situ je dulu. Okey, next class kita akan masuk yang ni lah. Gas liquid system, one condensable component and multi-component gas liquid system. So kalau awak tengok kat sini, okay, one component kan. Okay, yang ni vaporize, yang ni water lah. Yang ni kalau awak buat condensation lah. Kalau ini evaporation lah. Okay, kita akan tengok macam mana nak calculate lah. Okay. So ini untuk next class lah. So awak boleh baca dulu. Yang banyak example kan. Melibatkan Raoult's law. Okay, Raoult's law ni nanti kita akan tengok sebenarnya applicables untuk vapor liquid equilibriums. Okay, kita buat assumptions. Vapor ideals. Okay, solution also ideal. Okay, solution ideal. Sebab tu dia tak ada, nanti kalau awak belajar dekat chemical thermodynamics, sepatutnya dia ada fugacity coefficient as well as activity coefficient. Okay, kita panggil correction juga lah benda tu. Tapi kat sini kita just buat assumption Raoult's law is applicable. Okay. Okay. So kalau tak ada soalan, jangan lupa untuk hantar quiz tu sebelum 5 petang ni. Hantar melalui e-learnings. Okay, awak boleh ambil gambar. Saya rasa awak dah siap kan? Okay, awak ambil gambar, awak upload dekat e-learnings. Nanti saya evaluate. Okay, kita dah bincang kan macam nak buat. So saya harap dapat full mark. Okay. Ada soalan ya? Ni saya kena, example ni saya kena check, saya kena tengok. Nanti saya balik. Baru nanti saya explain. Banyak sangat ni example. Okay. Nanti kita tengok Raoult's law, Henry's law. Okay, Henry's law ni kalau dia dilute sangat dekat contohnya komponen A. Contohnya CO2 dalam water. Okay, macam mana kita nak calculate composition of CO2 dalam water sebab dia terlalu dilute. And then the fraction is very close to zero. Okay. Tapi kalau kita nak calculate composition of water, exactly is close to 1, 0.9 something the fraction. But the problem is how to calculate the composition of CO2 ataupun gas. Okay. So itu je. Kalau tak ada apa-apa, kita sambung next class hari apa? Rabu kan. Okay, sama pukul 10. So jangan lupa hantar quiz. Terima kasih. Okay, terima kasih. Bye bye. Kita stop sini ya.